ke pembahas yang terakhir. Dipersilakan Yang Berhormat Ulu Langat. Saya nak tanya kepada Kementerian Pendidikan soal berkaitan dengan pembinaan sekolah di Taman Pelangi Semenyih. Saya nak tahu bila sekolah tu akan siap. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan sekolah tak siap juga di Bandar Bukit Mahkota. Saya nak tahu bila projek sekolah itu akan disiapkan. Sebab Yang Berhormat Menteri ada dalam Dewan Rakyat pada petang ini. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri kerana ada menunggu soalan-soalan daripada saya. Yang keduanya persoalan berkaitan. Kita di Dun Dusun Tua ni kita memerlukan satu lagi sekolah menengah. Kita memerlukan satu lagi, sebuah lagi sekolah menengah khususnya di Dun Dusun Tua. Sebab sekolah menengah yang ada sekarang ini di Dun Dusun Tua, sekolah itu sudah sesak, sekolah itu telah penuh. Jadi kita mengharapkan peruntukan bajet belanjawan yang besar ini, Menteri Pendidikan kena tengok khususnya di Hulu Langat. Seterusnya, saya nak bertanya kepada Kementerian Kerja Raya soal berkaitan dengan masalah kesesakan jalan raya khususnya di Hulu Langat ini. Sebab itu saya nak mencadangkan khususnya di persimpangan Pekan Batu 14 Hulu Langat. Pekan Batu 14 Hulu Langat. Sekarang ni dia ada traffic light. Tak sesuai. Sebab bila hari Sabtu, bila hari Ahad, bila hari cuti umum memang terlalu sesak. Saya nak minta kepada Kementerian Kerja Raya tolong tengok simpang Pekan Batu 14 Hulu Langat ini untuk atasi masalah kesesakan yang berlaku di Pekan Batu 14 Hulu Langat. Kalau tak boleh buat flyover, saya mencadangkan agar dibuat roundabout ataupun bulatan untuk menyelesaikan masalah kesesakan yang berlaku di Pekan Batu 14 Hulu Langat. Begitu juga persoalan berkaitan dengan kesesakan. Datuk Speaker, saya ingat tadi saya akan berakhir dengan speaker wanita tadi. Rupanya saya dapat kita punya Datuk Speaker misai kita. Memang sebab misai dia memang misai sangat istimewa. Kita rindu akan dia punya misai itu. Sebab itu saya nak menyebutkan soal berkaitan dengan kesesakan jalan raya ni. Sebab itu saya nak minta kepada pihak kerajaan supaya proses pelebaran jalan daripada Pekan Semenyih menuju ke Pekan Bangi Lama. Timbalan Menteri Kerja Raya masuk. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Kementerian Kerja Raya. Saya ulangi sekali lagi. Proses pelebaran jalan daripada Pekan Semenyih ke Pekan Bangi Lama. Begitu juga soal berkaitan dengan pembinaan sebuah balai bomba khususnya di Dun Dusun Tua. Kalau berlaku kebakaran na'udzubillah, kita terpaksa tunggu daripada Ampang, kita terpaksa tunggu daripada Kajang, kita terpaksa tunggu daripada Bandar Tun Usin On. Sebab itu saya mengharapkan kepada pihak kerajaan supaya melihat soal berkaitan dengan pembinaan sebuah balai bomba khususnya di Dun Dusun Tua. Begitu juga soal berkaitan dengan masalah banjir. Baru-baru ni saya berada di Mesir, kita terima telefon daripada teman-teman dan juga sahabat-sahabat. Berlaku banjir di Beranang khususnya di Dewan Undangan Negeri Semenyih. Saya nak minta kepada pihak kerajaan. Katanya dah lulus projek tebatan banjir di Sungai Beranang. Tetapi kerja ni masih belum lagi dimulakan. Sebab itu kita nak minta perbelanjaan bajet peruntukan yang paling besar yang pernah dikemukakan oleh kerajaan yang ada semenjak kita merdeka. Inilah perbelanjaan yang terbesar yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang juga merupakan Menteri Kewangan. Ini adalah merupakan satu belanjawan, merupakan satu peruntukan, merupakan satu bajet yang paling besar, satu peruntukan yang berani daripada rakyat untuk rakyat, dan juga peruntukan ini melihat secara keseluruhannya masalah keperluan kehidupan masyarakat dan rakyat dalam negara kita ini Malaysia. Ulangan. Saudaraku yang kucinta. Ini baru mukadimah. Yo, saya nak tambah atas mukadimah saudara. Sebab itu saya tak bersetuju. Bila ada yang menyatakan bahawa peruntukan ini, bahawa bajet ini, belanjawan ini hipokrit. Adakah apabila kita memberikan peruntukan terbesar kepada Kementerian Pendidikan, ini merupakan perbelanjaan bajet hipokrit? Adakah belanjawan ini kita berikan peruntukan yang terbesar kepada Kementerian Kesihatan, ini merupakan perbelanjaan hipokrit?
Adakah kita memberikan bonus kepada kaki tangan pegawai kerajaan sebanyak RM2,000? Ini merupakan hipokrit. Sebab itu kena tengok. Ini peruntukan daripada rakyat untuk rakyat. Memang adalah peruntukan ni. Macam. Sebab engkau je yang ada. Aku cuitlah engkau. Bagi pula macam tak bagi Ibu Timur. Apa benda? Ulu langat. Minum air dulu, ulu langat. Saya bagi. Minum air dulu. Saya takut suara tu putus. Saya bagi. Itu Ulu Selangor ke tu? Ulu Selangor ada. Ha? Tak yang suruh minum tu. Macam. Saya bagi Ibu Timur. Naratif atau apa yang disampaikan oleh ulangat tadi menyatakan ada mungkinnya naratif disampaikan di sebelah sana ada sedikit hipokrit ke tidak itu tak tahulah. Saya cuma nak tanya. Hari itu Masjid Tanah, saya sebut nama dia tapi dia tak ada, bukan salah saya lah. Masjid Tanah kata bahawasanya PMX bawa Bentong, bawa Ulu Langat. Kenapa tak ajak mereka pergi ke Timur Tengah? Dia kata rupa-rupanya pergi sana tak panggil dan itu adalah pembaziran ikut cerita mereka. Itu adalah sesuatu yang tak produktif. Padahalnya yang pergi itu GCC, yang pergi itu OIC, yang pergi itu adalah untuk menggembeling tenaga seluruh negara, seluruh dunia untuk bersolidariti dengan Palestin. Adakah itu satu pembaziran ikut tafsiran badan sosok tubuh yang pergi ke sana bersama-sama buat kerja yang diperlu? Adakah itu satu pembaziran atau memang yang disampaikan teguran yang tak ikhlas tu dari sebelah sana hipokrit? Baru di speaker berlaku banjir di Hulu Langat. Di kampung Sungai Tekali akibat daripada projek TNB. Projek TNB membina menara pencawang. Berlaku banjir kilat. Apa yang saya dimaklumkan, pihak TNB cuma datang bantu membersihkan rumah. Tapi tak beri pun sedikit pampasan kepada rakyat masyarakat ataupun warga yang berhadapan dengan masalah banjir yang berlaku di kampung Sungai Tekali, Hulu Langat. Sebab itu saya nak menafikan. Sebab itu saya nak menyebutkan di Dewan Yang Mulia ni. Bila ada tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahawa Perdana Menteri kita ni tak buat apa-apa, saya nak nafikan. Saya nak menafikan dengan sekeras-kerasnya. Dan saya nak nyatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Perdana Menteri kita ni memang seorang yang gila. Gila! Dia gila buat kerja. Dia gila berusaha. Dia gila sangat kuat kerja, tidak membazirkan masa, tidak membazirkan waktu. Dalam lawatan ni tak ada masa senggang, tak ada masa rehat. Perdana Menteri kita ini senantiasa memikirkan persoalan berkaitan dengan rakyat Malaysia, memikirkan soal berkaitan dengan Palestin, memikirkan persoalan untuk menarik pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita. Inilah Perdana Menteri yang sekarang ini rakyat Malaysia, negara Malaysia, kita sepatutnya rasa bangga mempunyai seorang Perdana Menteri yang kuat, yang rajin, yang kuat bekerja untuk memastikan insya-Allah suatu hari nanti Malaysia akan berada di suatu kemuncak dan insya-Allah kita akan digelar sebagai harimau Asia. Sila sekali lagi Ibu Timur. Betul ke kegilaan Perdana Menteri punya kuat kerja sampai Bentong yang bersama sakit bila dia sampai ke tanah air kembali? Betul ke? Betul ke? Ada yang nak tanya lagi? Awak Maran. Sila Maran. Saya bila Imam Mat sebut Perdana Menteri yang gila tu, saya jangan stop, teruskan. Jadi tak betul tu. Orang di luar dengar Perdana Menteri yang gila, gila bekerja. Betul lah tu. Tapi Yang Mat Datuk dia bertua. Terima kasih. Saya nak bertanya golongan. Apa yang kita cakap dalam betul. Kita pun kadang-kadang bajet yang dibentang oleh Perdana Menteri ni kita bahaskan. Kalau kita tak suka kita tak bahas. Tetapi bila kita pergi keluar, di mana-mana saya jumpa Datuk yang bertua, anak kampung, orang peniaga sebagai marah Perdana Menteri ni. Dia kata ni saya, bila Datuk lagi nak Perdana Menteri nak tukar, bila dia nak berhenti, kenapa ini berlaku? Jangan kerana kita kerana kita support kita dibelah dengan kita support dia. Kalau tak bagus, kita kata tak bagus. Saya yang bagus, saya kata dia bagus. Yang tak bagus, saya kata tak bagus.
Kenapa benda ni Yang jadi berlaku isu di luar? sekarang ni masalah Jangan bukan lah. kerana politik tak kita. habis-habis. Jangan. Tak habis-habis nak ganti Yang kerajaan, tak habis-habis nak sabar. tepuk atap, tak habis-habis Bukan nak kerana gulingkan saya kerajaan. sabar. Sehingga kan muktamar baru-baru ni pun sebut lagi nak menggantikan kerajaan. Ya Mak sabar. Mak. Tidak, sabarlah ni. Ini kira sabarlah ni. Ini kira tawadu ni. Ini ada air semayang ni. Ya, Pak. Bercakap ni ada air semayang, ada wuduk. Ya betul. Kalau tak ada wuduk, Maran, jangan main-main. Saya pun ada untuk ke? Ini ada wuduk ni. Saya ingat sama je. Ha. Basuh muka dulu. Ha. Basuh tangan. Sepatutnya Maran orang lama dalam politik sepatutnya. Tak, Jangan kita bicarakan lagi persoalan berkaitan dengan nak ganti kerajaan. Ya, Mak. Jangan kita bicarakan lagi soal berkaitan nak ganti, soal tepuk atap, nak gulingkan kerajaan. Semalam disebutkan apa? Tak. Kerajaan ini akan menemui ajalnya. Maran, ini apa cerita ni Maran? Ya, Mak. Sekejap ya. Ini apa cerita ni Maran? Bukan, saya sepatutnya sekarang ini kita nak bina negara, nak bina ekonomi, nak bina masyarakat, nak bantu masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ni. Ya Mak, sikit. Ini Boleh? wuduk Sikit saya dah batal. Sikit ya. Sekarang ni wuduk saya dah batal. Ya Mak. Wuduk saya dah batal sekarang ni. Oh cakap bohong batil tu. Tak ada lah dah hukum. Wuduk saya dah batal sekarang. Ya Mak, sikit ya. Saya okey. Ya Mak, saya cakap betul ni ikhlas daripada saya. Saya lama, memang saya lama lah. Sebab tu saya nak kita cari yang betul. Saya yang baik Perdana Menteri, okey. Maran, baru 9 bulan Maran. Baru 9 bulan Maran. Nanti saya ucap panjang Bagilah. Dan untuk pengetahuan Maran, Perdana Menteri ni punya kuat dia buat kerja ni. Pelaburan dia dah bawa masuk dalam negara kita ni mencecah hampir 200 bilion ringgit Malaysia. Ni dia. Saya tak ada. Kalau tara macam ni tak beralih kursi lepas ni tak tahulah Maran. Maran memang tak faham lah sebab kerja Maran ni nak guling, nak pindah kerajaan, tebuk atap, alih atap, tukar atap baru, semua atap. Saya menyuarakan. Kita ambil yang positif, negatif kita tengok yang positif. Kita betulkan yang negatif. Yang positif kita ambil. Saya tidak nafikan semua yang Perdana Menteri kita tidak bagus. Tapi kalau begitu Maran, mari kemari. Tak ada masalah. Yang Muhammad kemari pun lagi bagus. Tak ada, kalau ke sana tak dapat peruntukan nak buat apa? Sebab itu saya minta keteres kemari. Saya tanya Umat. Saya kesian dengan keteres. Selama ini manusia duduk di dunia ni ada peruntukan semua ke? Untuk rakyat. Belum pasti, bukan pasti. Allah ada Untuk lagi rakyat. Maha Kuasa. Saya tak pernah sebut Speaker, flyover dekat Taman Desa Jenaris. Flyover dekat Bandar Seri Putra. Tak, ini masa saya Speaker. Sekarang saya... Kejap. Ulu Langat. Saya nak mengajar sikit tentang bab ni ya. Sekejap, tapi masa tu saya akan ganti. Bila berbahas, kan, bila yang berhormat punya floor bagi kepada orang lain, ini betul ya. Ingat ya. Yang boleh stop dia, ada orang yang bagi. Untuk yang lain ni lah. Akan datang ni. Bila yang berhormat bagi aja floor yang berhormat pada sebelah sini, yang boleh stop, pasal it's your right, you have that 15 minute. Yang boleh stop dia, yang berhormat. Memang speaker tapi tepat. Kejap. Paran, kejap. Ini untuk pengetahuan yang akan datang lah. Kalau saya duduk sini, saya takkan stop. Sehingga orang yang floor tu cukup. Baru saya intervene. Ya, akan datang ni lah. Okey, yang berhormat silakan. Saya akan ganti 3 minit tadi. Mencabar ni Speaker. Kan? Puas hati Maran. Maran puas hati. Tu dia Perdana Menteri kuat kerja tu. Mikir kata orang Kuala Kangsor tu, mikir masalah rakyat tu. Sampaikan dia persetankan soal berkaitan dengan kesihatan dia. Dia tak sihat tu. Tapi tak ada rest. Daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini dia Perdana Menteri yang memang saya kata Perdana Menteri ini memang seorang yang kuat kerja memikirkan soal berkaitan dengan Malaysia, negara rakyat dan juga negara Palestin. Boleh ke ulangan? Sebab itu saya nak sebutkan kita ni dah merdeka 66 tahun. Datuk Speaker. 66 tahun negara kita sudah merdeka. Sepatutnya budaya politik kita ni supaya politik matang. Budaya politik apa yang kita nak bawa? Politik sejahtera. Sit, minta sikit. Saya bagi. Lepas macam bagi sit sikit. Saya bagi. Bila saya nak laju tu, bagi saya laju dulu. Sila. Saya pam dulu. Saya tunggu. Bila saya dah letih, saya bagi. Kena faham sikit. Bagi sikit. Sik, duduk. Bagi lepas ni bagi ya. Macang dulu kemudian sik. Bagi saya di pam sikit, nanti saya bagi.
Kan? Politik apa yang kita nak bawa dalam negara kita ni? Politik kesejahteraan, politik yang ada akademik, politik yang ada rasa tanggungjawab, politik yang rasa amanah, politik yang ada integriti. Bukan politik caci, maki, adu domba, fitnah, sentimen perkauman, sentimen agama, pembohongan, penipuan. Kita dah 66 tahun kita merdeka. Sebab itu saya nak seru kepada seluruh masyarakat dan rakyat yang terdapat dalam negara kita ni. Kita kena bawa satu budaya politik baru dalam negara kita ni. Tak boleh lagi dah politik-politik cerca. Politik-politik maki ni nak menang pilihan raya sebut benda dalam seluar. Tak boleh. Banyak lagi benda yang kita nak sebut ni. Puncak Borneo. Buah kedondong ke? Buah pisang ke? Sila Macang. Ya, terima kasih Kuala Langat. Saya Hulu Langat. Minta maaf. Tadi Hulu Langat menyatakan kerisauan tentang kesihatan yang Perdana Menteri akibat beban kerja yang banyak. Setuju tak Hulu Langat kalau kita pisahkan jawatan Menteri Kewangan daripada yang Perdana Menteri supaya beliau ada banyak ruang lagi untuk lakukan kerja-kerja yang lebih baik dan serahkan jawatan tersebut kepada ramai ahli parlimen yang sesuai dan mampu membantu Yang Perdana Menteri. Jadi bagaimana pandangan Hulu Langat? Hulu Langat. Ya. Puncak Borneo sebab dah sebut Puncak Borneo, saya minta laluan sikit. Bagi Saya sik dulu. janji Puncak Borneo, saya janji sik. Okey. Saya janji Terima sik kasih. lepas ni bagi Puncak Borneo. Hulu Langat. Kan? Saya kalau Macang kemari, itu kita boleh bincang. Tapi kalau tak kemari, Hulu Langat. itu kuasa Soalan dia sikit. lah. Itu kuasa dia kan. Itu kuasa Perdana Menteri lah. Kita harap dalam rombakan kabinet ni nanti insya-Allah. InsyaAllah. Kita doa-doakan insyaAllah kan. Kalau terbitnya fajar, terbenam. InsyaAllah Hulu Langat masuk. Ya, silakan Hulu Sik. Langat. Silakan Sik. Ya. Hulu Langat sebut tadi yang Muhammad Perdana Menteri kita sibuk pergi ke sana ke sini bekerja. Seorang lagi menteri yang juga sangat sibuk itu Menteri Keuangan. Beliau juga sibuk pergi ke mana saja terpaksa mengikut Perdana Menteri. Ke mana saja Perdana Menteri pergi dia terpaksa ikut sehingga menyebabkan dia tak sempat nak tengok pun di Kementerian Keuangan tu. Menyebabkan harga ringgit kita Hulu Langat nak sampai dah harga ramah ni RM4.76. Jadi ke mana Menteri Keuangan kita ni terlalu sibuk mengikut Perdana Menteri ke hulu ke hilir menguruskan kita dalam negara kita ni betul lah kita ada kabinet. Kita ada jemaah menteri. Kita ada timbalan Perdana Menteri. Kita ada menteri-menteri. Kita ada timbalan menteri. Maksudnya kita kerja secara berpasukan. Itulah dia kerajaan perpaduan. Itulah dia kerajaan madani. Yang penting tak rasuah. Okey, Hulu Langat. Puncak Borneo. Lalu. Okey, Puncak Borneo. Siapa? Nanti kan saya kata bila saya papang jangan tegur. Yang penting tak rasuah. Yang penting tak salah guna kuasa, tak kedarah, tak sakau, tak ambil duit rakyat. Itu yang penting kepada saya. Soal berkaitan dengan integriti, soal berkaitan dengan tata kelola itu kita pertahankan. Soal prinsip, soal dasar, ini merupakan satu benda yang kita tidak boleh berkompromi dalam kerajaan perpaduan dan juga kerajaan madani ini. Sila, Puncak Borneo. Okey, terima kasih Yang Muhammad Hulu Langat. Saya amat bersetuju bahawa tata kelola dan good governance itu harus diperkasakan. Dan saya meneliti tadi dan mendengar Hulu Langat begitu semangat. Semua hujah-hujahnya baik. Jadi bersetujukah Hulu Langat kalau Hulu Langat dilantik menggantikan Menteri KPN NADP? Sebab saya tengok boleh menguruskan kos sara hidup. Memang InsyaAllah. mantap. Jadi saya bagi sokongan. Tampil menyokong. Saya sokong Hulu Langat. Bagi nombor akaun. Sepitang menyokong. Bukan rasuah. Yang Muhammad Hulu Langat landing. Landing. Saya tengok speaker ni dengan saya ni macam kita ni bermusuh je saya nampak kan. Padahal saya punya sayang dengan speaker ni betul. Dalam diary saya memang saya sebut tu idola saya timbalan speaker daripada Cameron Highland, tahu tak? Punya begitu saya sayang bagi masa pun sikit-sikit je kan. Tambah pula saya last kan ni saya dikacau oleh Sik, saya dikacau oleh Macang, saya dikacau oleh Puncak Borneo. Bagilah masa sikit. Soal berkaitan dengan rukun negara ni. Sebab itu saya sebutkan tadi, saya pernah bercakap soal berkaitan dengan 5 prinsip rukun negara ni. Saya nak minta rukun negara ni dibahaskan, diusrohkan, ditamrinkan, dilikokkan,
dimukayamkan, diperdebatkan, dihadamkan untuk seluruh masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Saya nak minta 5 prinsip rukun negara ni. Sesi yang lepas saya kata nak tengok 5 prinsip rukun negara ni di mana? Di sekolah. Itu pun dah pudar. Nak tengok lagi di mana? Di buku tulis budak-budak. Saya nak minta lepas di kerajaan tolong tengok. Kita gantung, kita naikkan di pejabat-pejabat kerajaan. Setuju? Kita gantung, kita naikkan di universiti-universiti. Setuju? Kita naik dan gantung di sekolah-sekolah. Setuju? Kita naik dan gantung di kedai-kedai. Setuju? Kita naik dan gantung-gantung di pasaraya-pasaraya. Setuju? Sebab inilah konsep untuk kita cinta dan kasih kita, sayang kita terhadap negara Malaysia yang kita cintai ini. Seterusnya saya ingin mencadangkan. Bermula tahun depan, saya nak cadangkan bersempena dengan bulan kemerdekaan. Kalau selama hari ini kita gantung jalur gemilang ni di pejabat-pejabat kerajaan. Kali ini saya nak minta supaya jalur gemilang ini kita gantung, kita naikkan di setiap rumah yang terdapat di dalam negara kita ini. Sebagai tanda kasih sayang kita, cinta kita terhadap negara. Tak kiralah kita Melayu ke, kita Cina ke, kita India ke, kita orang asli ke, kita Iban ke, kita Kadazan ke, ini negara kita. Kita lahir di sini. Ini tanah tumpah darah kita. Kita belajar di sini. Kita menerima pendidikan di sini. Kita bekerja di sini. Kita berkahwin di sini. Dan mungkin suatu hari nanti kita juga akan mati di sini. Tak kira siapa kita. Jangan lagi ada menyatakan kaum ini kaum pendatang. Jangan lagi ada yang menyatakan kamu balik negara asal kamu. Jangan lagi ada menyatakan bahawa kamu menumpang di atas tanah air Malaysia ini. Ini negara kita, menjadi tanggungjawab kepada kita semua untuk kasih sayang, jaga negara kita yang tercinta. Betul? Jangan lagi. Hah? Ini negara kita. Yang berhormat, Jangan lagi ada kita dengar nak menakut-nakutkan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Menakutkan Cina dengan Melayu. Menakutkan Melayu dengan Cina. Menakutkan kaum-kaum lain dengan kaum-kaum yang lain. Sebab kita sudah bersaudara yang tinggal di atas muka bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ini negara kita, Tuan Speaker. Negara kita ni nak wariskan, kita nak wariskan kepada generasi yang akan datang. Yang berhormat, saya akan potong 20 saat lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau hancur negara kita ni, di mana lagi tempat kita untuk bertempang teduh. Hulu Langat menyokong belanjawan peruntukan bajet yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan. Hidup Kerajaan Medadi, hidup perpaduan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Langat. Lama juga saya bagi injury time tu. Hampir 6 minit.